Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera lah pada semua. Bertemu lagi dalam channel aku Zamani YTC. Macam biasa aku Zamani dari Zam Machine Garage dari Pontian Johor. Alright gang, dalam video sebelum ni aku dah jelaskan lah dekat korang apa itu stage 1, apa itu stage 2 dan apa itu stage 3 lah. Okay, untuk video kali ni aku akan jelaskan pula lah jenis pad apa yang korang perlu pakai untuk proses stage yang pertama, iaitu proses compile lah. Proses nak potong clear yang korang spray tu, nak bagi rata, nak repair balik permukaan tu. Dalam video ni aku akan jelaskan lah beberapa jenis pad yang korang boleh pakai untuk proses compound. Ok, tanpa membuang masa lagi, jom kita sembang pasal pad lah. Alright gang. Ok gang, sebelum aku jelaskan jenis pad yang ada kat depan mata aku ni, sebelum tu aku nak bagi korang info sedikit lah, supaya korang lebih jelas dan faham, supaya korang tak lebih keliru lah. Ok, mana-mana pengeluar yang keluarkan produk compound, finish ataupun polish ni, tak kisah daripada brand G3 ke ataupun Miguel ke, 3M, Lupis dan lain-lain lah. Semua jenis pengeluar ni, pengeluar ni biasa kalau dia keluarkan produk, sesuatu produk, dia pasti akan keluarkan sekali dengan pad dia lah. Macam G3, kalau G3 regular, kalau proses compound, korang perlu pakai compounding head lah. Kat sebelah aku ni, ini adalah pad yang dipakai untuk G3 regular, dan lain-lain lah. Itu adalah sebagai contoh nak bagi korang jelas. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok lah jenis botol, tak kisahlah korang brand daripada apa pun. Memang mana-mana brand, biasa dia akan tulis kat belakang botol tu jenis pad apa yang sesuai untuk jenis produk yang dibagi tu. Tapi ada masalah sikit lah geng. Masalah dia, kalau kita follow up diorang punya pad, ada setengah pad yang diorang keluarkan tu adalah, ada setengah pad yang untuk produk ni yang diorang keluarkan tak ada. Kat kawasan kita ni bukan 100% lah, bukan 100% semua jenis pad yang diorang keluarkan adalah. Mungkin ada beberapa produk ataupun daripada PG Pro ke, dia dah standby siap-siap lah untuk pad dia. Kalau yang ada produk yang dah complete set, tak takut lah kalau kita nak follow up. Kalau ada stok, korang boleh follow up terus diorang punya jenis pad, sebab lagi cantik lah. Sebab diorang dah try and error, memang confirm jadi, tak perlu takut lagi lah. Ok kan, dalam video sebelum ni aku dah jelaskan lah dekat korang apa itu stage pertama, kedua dan ketiga lah. Untuk kali ni aku akan jelaskan pula lah jenis-jenis pad yang korang perlu pakai untuk proses stage yang pertama, iaitu proses compound. Apa yang korang tengok kat depan mata aku ni, ini adalah jenis-jenis pad yang korang boleh pakai untuk proses compound. Alright, untuk pad yang pertama aku akan jelaskan jean lah. Pad jean memang rasa macam seluar jean lah sebenarnya. Ini pad jean ni memang sesuai untuk proses compound, sebab dia memang betul-betul tajam. Dia boleh potong lagi cepat dan mudah lah sebenarnya. Kebiasaan untuk proses compound ni, untuk jean ni, kebanyakan orang akan pakai untuk potong kulit limau lah. Cuma untuk pemula painter ataupun yang baru-baru masuk dalam bidang ni, aku tak recommend sangat lah korang pakai jean ni, sebab dia kasar lah. Sebab dia betul-betul kasar, dia tak sama macam foam pad. Kalau foam pad tu, kalau korang terlebih ke, masih boleh selamatkan lah. Kalau ni korang terlebih over polish, maka jahanam lah korang punya cat. Alright, ini adalah pad yang pertama korang boleh guna untuk proses compound. Alright kan, yang tadi korang tengok itu adalah pad jean lah. Ini adalah pad jean untuk biasa diorang buat akan potong kulit limau lah, sebab dia cepat dan mudah, sebab dia betul-betul tajam lah dalam proses potong clear korang tu. Alright, untuk pad yang kedua korang boleh pakai untuk proses compound ni. Ini adalah pad yang kedua. Ok, apa yang aku pegang ni, ini adalah pad corduroy lah, yang biasa korang panggil corduroy. Biasa aku akan panggil kain je lah, senang. Untuk kain ni dia ada dua jenis lah. Satunya heavy, heavy kat sebelah aku ni, dan satu lagi ialah medium. Yang aku pegang ni adalah medium. Ada perbezaan dia antara heavy dengan medium ni, dia punya line ni lah. Kalau korang tengok line ni, ini nampak halus.
Kalau untuk AV, dia punya line, antara line ni memang betul-betul jarak lah, bermakna dia betul-betul kasar. Alright, untuk corduroy ni yang aku pegang ni dengan jin ni, dia punya ketajaman dan potong korang punya clear tu bagi rata memang betul-betul tajam lah. Sebab ini baru medium. Untuk corduroy, korang belum try heavy lagi. Kalau heavy lagi teruk lah. Kalau untuk pemula memang aku tak recommend lah korang pakai antara dua ni, antara corduroy ataupun jin. Sebab dia betul-betul tajam, dia memang mudah lah. Korang nak potong clear tu memang senang, cepat, memang lincah buat kerja, jangan risau. Cuma risiko dia korang boleh merosakkan cat lah. Sebab dia berbahaya. Kalau korang dah pro main polish, korang boleh try lah pakai dia. Kalau korang pemula yang baru nak try and error, korang boleh ambil satu barang, spray, dan korang cubalah pakai jenis pad ni, baru korang tahu berapa banyak ketajaman dia sekali dia potong. Kalau tak, korang pakai bantai je, memang habis lah clear korang dia kerja kan. Sekejap je. Alright kan, untuk pad yang ketiga untuk proses compound, korang boleh pakai wool pad lah. Ini adalah wool pad daripada Gmop G3. Ini adalah produk daripada G3 lah. Untuk wool pad ni yang aku pegang ni, dia lebih prefer kepada heavy cut lah. Kalau heavy cut korang boleh pakai ni daripada korang pakai jin ataupun corduroy. Kalau korang tak boleh control dia punya pad, korang boleh pakai wool pad lah. Wool pad ni dia tak adalah bahaya sangat antara kain dengan jin. Alright, untuk wool pad ni dia ada beberapa jenis lah. Ini adalah heavy cut. Sebelah aku ni adalah medium cut, dan ini adalah fine cut. Dia lagi halus lah. Korang boleh pilih antara salah satu untuk proses compound. Kalau korang rasa halus, dia punya cala-cala halus, korang boleh pakai fine cut lah. Kalau korang rasa kulit limau tu tebal, cat tak rata, korang boleh pakai yang heavy punya. Untuk heavy ni, kalau tak silap aku, dia ada lagi satu pad super macam ni lah. Cuma dia ada line macam corduroy punya, corduroy punya pattern untuk heavy dia. Sebab aku tak ada yang tu, sebab aku jarang-jarang pakai. Biasa aku akan pakai fine je lah. Biasa heavy aku akan pakai wool. Tapi mana-mana pun, biasa kebanyakan lepas aku spray memang aku rajin pakai wool lah. Wool pad ni daripada pad-pad yang lain. Alright kan, tadi yang korang dengar tu adalah berapa jenis pad yang korang boleh pakai untuk proses compound lah. Korang tak boleh pakai semua jenis pad yang aku tunjuk tadi. Korang hanya pilih antara salah satu je yang korang nak pakai. Tengok kondisi korang punya clear lah. Kalau teruk korang pakai heavy, kalau kurang korang pakai medium. Kalau tak teruk sangat, setakat cala halus, korang boleh pakai fine. Tak perlu pakai semua jenis pad. Itu korang punya minat lah. Sebab ada orang minat nak layan corduroy je, corduroy punya pad. Ada orang minat nak layan wool je. Sebab kalau macam corduroy ni, dia pun ada stage jugalah. Untuk stage 1 dia ada pad dia, stage 2 dia ada pad dia, dan stage 3 dia ada pad dia. Alright. Untuk jenis tadi aku tak prefer sangat lah untuk pada pemula painter, sebab dia berbahaya lah. Pad-pad tadi tu memang betul-betul cepat lah. Betul-betul cepat, memang tak membuang masa lah. Kalau korang kejar masa, memang layak pakai pad-pad jenis tadi lah. Kalau korang pemula, aku tak syorkan untuk korang pakai. Kalau korang nak pakai ke, korang boleh pakai untuk try and error kat tempat lain. Jangan korang bedal kat tempat korang spray tu, kejap lagi rosak. Menung sekejap. Okey kan, apa yang korang dengar tadi tu adalah jenis-jenis pad yang korang boleh pakai kalau korang ada skill ataupun gaya lah. Kalau korang dah ada lenggok-lenggok tu, dah boleh gelik, korang boleh pakai corduroy ataupun jin ataupun wool pad. Itu adalah yang jenis pro lah pakai. Sebab kalau untuk pemula, aku lebih suka lah, prefer korang pakai jenis pad macam ni. Ini adalah foam pad lah. Kalau korang pemula, korang hanya pakai inilah. Sebab dia untuk potong clear, dia makan masa sikit lah. Cuma dia selamat lah. Sebab dia tak makan clear terlalu cepat. Korang kalau terlalu over polish pun tak ada masalah lagi lah, boleh selamatkan lagi. Selain daripada wool pad tadi ataupun corduroy dan jin, boleh jadi masalah lah kalau korang over polish.
Okey. Untuk foam pad ni dia ada pelbagai color lah. Dia ada warna purple, ada warna kuning, warna oranye, biru, hitam, putih, merah dan lain-lain lah. Untuk jenis proses test yang pertama ni, korang perlu pakai warna maroon ataupun kuning ataupun oranye. Itu adalah 3 jenis color yang korang boleh pakai untuk proses compound. Untuk heavy ataupun medium, aku lebih suka korang pakai inilah. Sebab foam pad ni dia tak masalah sangat. Korang boleh pilih lah antara salah satu, kuning, oranye ataupun purple lah. Sebab dia tak makan terlalu banyak. Dan aku tak risaulah kalau korang pilih antara salah satu pun tak ada masalah. Mana-mana boleh pakai. Okey kan, yang seterusnya aku nak jelaskan dekat korang supaya korang lebih jelas lah. Sebab ramai yang keliru aku tengok, diorang bandingkan antara DIY punya pad dengan high quality punya pad lah ataupun ori. Okey, seperti contoh, satu jenis contoh untuk aku nak bezakan adalah wool pad lah. Sebab wool pad ni banyak orang WhatsApp aku kan. Banyak orang tanya, aku pakai wool pad, kenapa nak potong clear tak dapat? Dah lama ni, dah potong dari pagi sampai petang. Tak potong-potong clear tu, masih sama je. Cuma panas je. Okey kan. Untuk DIY punya, korang janganlah bandingkan dengan wool pad yang baik punya. Sebab wool pad yang baik punya biasa dia jual sekeping sajalah. Kalau DIY tu korang beli 1 dozen baru RM12, RM14. Korang jangan samakan lah kualiti dia antara yang baik punya dengan yang DIY punya lah. Kalau korang tengok, untuk ni adalah DIY punya Kalau korang tengok aku tekan, dia punya pad dia terus tenggelam lah. Nak dibandingkan dengan wool pad yang baik. Wool pad yang baik aku tekan pun dia masih duduk kat kawasan dia sendiri. Lepas korang tekan polis tu, wool pad ni dia tak turun lah. Kalau nak dibandingkan dengan DIY. Kalau DIY korang boleh tengok, nampak dah repair. Jadi untuk DIY punya wool pad, korang tak payahlah buat untuk proses compound ni, sebab tak sesuai. Untuk DIY aku memang recommendkan untuk polis saja. Tak kisahlah warna yang macam aku cakap tadi, foam pad tadi, color macam-macam, maroon ke kuning untuk compound. Kalau DIY punya produk korang tak payah percayalah. Korang buat untuk polis je lah. Sebab polis ni tak kisah dia spal lembik ke keras ke, kalau DIY pasal lah kata dia. Janji dia boleh pusing sudah. Untuk DIY jangan sesekali buat untuk stay yang pertama dengan yang kedua lah. Sebab dia punya produk dia memang tak ada kualiti lah. Memang korang tak boleh potong lah. Korang punya clear tu nak bagi rata, ataupun korang nak hilangkan bekas calar, kulit limau dan lain-lain lah. Okey, itu aku dah jelaskan. Jadi jangan samakan antara pad-pad DIY keluarkan dengan pad-pad yang baik ni lah. Sebab baik biasa dia akan keluarkan sekeping. Sebab DIY 1 dozen korang beli RM12. Kalau untuk wool pad yang baik, sekeping ni je, satu pad dia dalam harga RM40, RM70, RM80. Kalau boleh jangan sesekali lah beli jenis-jenis pad yang murah lah. Sebab dia memang tak ada keuntungan dan tak ada perbezaan lah. Sebab semua pad walaupun color lain-lain, dia punya hasil dia tetap sama. Okey kan, jangan keliru. Alright kan, apa yang korang dengar tadi itu adalah jenis-jenis pad yang korang boleh pakai untuk proses compound. Okey, untuk jenis tadi tu korang tak perlulah ada semua sekali pad tu untuk proses compound nanti. Korang perlu pakai satu jenis je lah. Untuk kalau korang minat sangat dengan pad corduroy, korang boleh layan corduroy lah. Corduroy dengan jean ni kira anggap satu bangsa lah sebenarnya tu. Nak lebih mudah, korang boleh pilih antara corduroy ataupun foam pad yang ada color. Foam pad ni biasa color sebab dia lagi mudah lah. Lagi satu dia selamat. Kalau corduroy ataupun wool pad tadi berbahaya sikit lah kalau korang tak pandai gelik. Okey, untuk jenis pad tadi korang hanya standby 3 jenis je lah. 3 jenis dia punya kekasaran, antara heavy, medium dan fine lah. Sebab kita tak tahu selepas spray tu, kita tak tahu clear kita tu teruk ke, heavy ke, medium ke, fine. Kalau boleh standby lah ketiga-tiga saiz ni supaya korang tak susah nanti. Okey, kalau korang mencari jenis pad jean ataupun corduroy, korang boleh direct aku lah. Aku ada pad corduroy dengan jean, masih ada stok untuk wool pad semua. Untuk foam pad
aku tak ada stok lagi lah. Kalau korang cari Kodroy atau Jin, korang boleh WhatsApp aku untuk pertanyaan. Ok gang, kalau ada manfaat dalam video ni, korang jangan lupa tekan button like kat bawah video aku ni. Dan kalau korang ada persoalan, macam biasa korang boleh WhatsApp aku ataupun korang boleh komen di bawah. Yang mana aku boleh jawab, aku akan jawab lah. Yang mana aku tak boleh jawab, korang boleh refer yang lagi pakar. Ok, aku rasa video aku sampai sini. Kita jumpa lagi dalam video untuk pack untuk stage yang kedua pula. Ok gang, assalam.